Pada hari ini kita akan membincangkan satu tajuk yang sangat penting mengenai satu pengumuman yang telah dibuat oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nathalinggi, yang telah mengumumkan bahawa subsidi bagi minyak masak tulen berbotol serta harga siling bagi telur dan ayam akan dihapuskan mulai 1 Julai. Ini merupakan satu pengumuman yang amat menggelisahkan, menyebabkan berlaku ketidaktentraman di hati rakyat. Bayangkanlah 3 perkara asas. Yang pertama, minyak masak. Yang kedua, ayam. Yang ketiga, telur. Ini merupakan perkara yang merupakan asas terhadap barang makanan keperluan asas negara yang menjadi dipanggil makanan rakyat lah. Makanan rakyat. Betul. Dan tiba-tiba pengumuman dibuat pada kita lah. Pengumuman ni merupakan pengumuman yang agak melulu, yang dibuat hanya diputuskan tanpa mendapat sebarang timbal balik daripada rakyat ataupun NGO ataupun persatuan-persatuan yang ada. 1 Julai merupakan satu jangka masa yang begitu pendek. Minggu depan sudah 1 Julai. Huru-hara sekarang ni. Tengok bagaimana di tempat pasar raya sekarang ni. Minyak pun dah tak ada, ayam pun dah jadi macam tak tentu disebabkan oleh pengumuman yang tergesa-gesa. Jadi hari ini kita ingin membawa isu ni dan kita ingin menarik perhatian kepada rakyat, khususnya kita akan berwacana dan akan berbincang, adakah tindakan yang dilakukan oleh Kabinet dengan mengumumkan pemansuhan harga kawalan terhadap makanan asas seperti telur dan ayam ni adalah tindakan yang bijak atau tidak. Ini bermaksud kerajaan hanya sekarang ni barang asas seperti ayam, barang asas seperti telur diapungkan begitu saja. Saya bersetuju sekiranya produk-produk itu tidak melibatkan barang-barang kawalan. Contohnya kalau kau nak apungkan Maggi mee, itu tak apa lagi, itu boleh. Ini merupakan barang asas, barang keperluan yang tidak ada mana-mana rakyat yang tidak mengambil ayam, tidak mengambil telur. Dan kita hari ini dengan begitu mudah membiarkan mengikut pasaran awam ataupun kita apungkan harga begitu saja. Sepatutnya perlu ada kajian mengenai harga. Sekiranya harga kawalan yang ada sekarang ni, contohnya ayam RM8.90, katalah tidak relevan sekarang, maka perlu diperbincangkan berapakah harga kawalan yang sepatutnya. Bukan hanya dibiarkan, diapungkan tanpa sebarang kawalan. Kita memang tidak menafikan bahawa ada peningkatan kos. Kita faham bahawa pengusaha-pengusaha seperti penternak seperti ini memang ada peningkatan kos disebabkan oleh kos barang makanan dedak yang meningkat disebabkan selepas daripada pandemik COVID. Kita tidak nafikan, tetapi kita mengheran kenapa kerajaan tidak mempunyai satu plan yang lebih jelas sebelum nak melakukan sebarang apa-apa keputusan untuk mengapungkan dengan tidak meletakkan sebarang had ataupun sepadan. Maksudnya sebenarnya kerajaan kan dia boleh jadi apa tau, telah mengalah kepada mereka ini yang merupakan sebenarnya kata-kata ni. Ni satu akur dan tunduk terhadap tekanan daripada orang-orang tengah, daripada ni. Jadi kita sebenarnya kecewa lah. Kita betul-betul kecewa. Kerana apa selama ni kita merasakan bahawa kita bergantunglah juga kepada kerajaan untuk mengawal. Kita tak minta sedekah, kita tak minta kepada kerajaan untuk beri kita makan, tapi cukuplah mengawal harga barangan asas yang mungkin menjadi satu benda sebenarnya beban yang berat kepada masyarakat. Hari ni kan kalau kita tengok, kerajaan dia tak perlu buat banyak. Yang dia perlu buat adalah mengawal harga barang dan memastikan harga barang ini mampu dimiliki dan dibayari oleh masyarakat. Itu yang dia kena buat. Kita ni duduk di dalam semua Malaysia ni bukanlah satu pemerhati yang kira layak nak bercakap, tapi kita bercakap untuk golongan marhain dengan kos sara hidup yang semakin meningkat, melambung-lambung. Ya, betul. Saya tak pedulikan dia kalau dia kata, contoh, aku naikkan harga rokok. Apalah. Sebab rokok ni kalau siapa rasa nak sedap, beli rokok dengan harga yang mahal, itu terpulang. Tapi ni cerita tentang telur adalah keperluan asas. Minyak masak, ini takkanlah kita nak buat macam mana dengan minyak ni. Minyak ni dah menjadi salah satu benda bukannya asas lagi tau, keperluan yang memang dah dimaksimalkan oleh pengguna kat Malaysia ni. Kalau boleh, dia kata masak telur pun bubuh minyak sikit je. Sehingga kan kadang-kadang dia orang kata ambil margarin ni untuk melebihkan minyak dan sebagainya. Mereka menggunakan pelbagai kaedah. Dan hari ini saya lihat kepada pemimpin-pemimpin negara lah, khusus sebenarnya ini perlu dibincang kepada semua kepimpinan. Dia tidak boleh menjadi tanggungjawab KPDHEP, KPDNKK saja. Dia tidak boleh menjadi di bawah kerja-kerja KPDNKK. Ini adalah kerja yang harus diambil berat oleh Kabinet.
Kerana ini menjadi keperluan. Sebab kan dia, sorry saya mencelah sikit kan dia. Sebab saya lihat hari ini, kita telah, kalau dalam medan perang ni, ibaratnya kita sudah mengangkat bendera putih. Bendera putih kepada golongan-golongan kartel yang kiranya mereka rasa mereka menguasai. Saya nak tanya hari ini, kerajaan mempunyai kuasa, kerajaan yang menjalankan amanah mempunyai kuasa, dan anda diberi kuasa kerana anda adalah, kami melihat anda layak untuk memegang kuasa. Dan hari ini sebagai kerajaan yang menjalankan amanah yang sepatutnya memihak kepada rakyat, tapi hari ini telah berputus asa untuk melawan kartel-kartel dan golongan pembekal-pembekal yang menaikkan harga dengan sesuka hati hari ini. Macam mana ini? Ini sebenarnya, ini adalah perang yang perlu kerajaan ketahui. Ini satu perang. Perang ni bukannya angkat senjata api, nak kena angkat pedang. Tak. Perang ni untuk memastikan rakyat hidup tidak terbeban. Ini juga perang. Betul. Memastikan rakyat di rumah hari ini cukup keperluan makan dan minum, tidak ada rakyat yang miskin di negara kita, juga satu perang. Ini patut perlu dilihat oleh semua kabinet. Saya lihat hari ini kebanyakan kemungkinan dan kemungkinan besar segelintir mereka yang memerintah ini adalah golongan bangsawan. Golongan bangsawan yang golongan kayangan ini yang tak tahu menitik berat tentang kesusahan rakyat. Sebab saya, mungkin orang cakap, apa masalah kalau susah pergi jumpa zakat dah, susah jumpa Baitulmal. Saya faham, itu memang betul, itu peranan zakat dan Baitulmal. Tapi soal harga barang, kalau orang gaji hari ni 5,000 pun, kalau dah sampai ayam sekarang ni, ada orang cakap ayam sekarang ni kan dia sebut tadi RM8.90, RM8.80. Sekarang ni harga kawalan RM8.80. Saya nak tanya, pergi tanya dengan semua pembekal-pembekal, dia hantar barang ayam dekat kedai-kedai runcit dengan harga RM9.50, RM9.70 sekilo. Saya nak tanya, kalaulah peniaga-peniaga kecil runcit-runcit ni tak berniaga ayam, adakah kedai dia akan dikunjungi oleh? Tak ada. Tapi saya nak tanya, kalau dia jual dengan harga kalau dia dapat ayam dengan harga RM9.50, RM9.70, ini realiti ini fakta. Boleh pergi ke survey, boleh pergi cek dengan kedai-kedai runcit yang hari ini mereka telah dianiaya oleh pembekal-pembekal dan orang-orang tengah hari ini yang mengambil keuntungan yang sebenarnya kerajaan perlu perangi mereka dari dulu lagi. Ini patut diambil peduli oleh kerajaan. Tapi yang kena maki hamun adalah peniaga kecil. Yang kena maki dengan majlis untuk saman adalah peniaga kecil. Yang kena saman adalah peniaga kecil. Tapi hari ini saya nak tanya, dengan siapa kita nak bergantung? Ni, duduk yang negara kita duduk nombor 4 ni, undang-undang ni sebenarnya dengan keluhuran perlembagaan ni, saya dapat macam dah tak relevan kat negara kita ni. Sebab hari ni undang-undang dikenakan kepada golongan marhain. Kerana bayangkan peniaga-peniaga kecil hari ini, kita tengok harga semua naik mendadak. Adakah mereka sengaja? Sebab itu netizen juga kena peka dan buka minda. Sebenarnya ini adalah tanggungjawab siapa tahu. Kita dah tak boleh cakap lagi ini tanggungjawab kartel. Kartel ni kena sedar diri. Pembekal ni sendiri kena ada rasa prihatin. Tak ada. Diorang ni mangkuk hayun memang tak prihatin pun. Diorang ni jenis memang cakap pergi mampuslah kepada rakyat. Dia punya fikiran, pembekal-pembekal ni kan dia lantaklah. You nak makan, you bayar. Inilah sebenarnya hati-hati perut mereka ni yang sebenarnya tidak ada perasaan kepada rakyat langsung. Sebab tu saya nak beritahu kepada kerajaan hari ini, jangan tunduk kepada mereka. Kita rakyat bersama dengan awak. Kita semua berpakat-pakat. Semua persatuan di seluruh Malaysia boleh berpakat-pakat. Rukun tetangga pun boleh keluar. Ni rukun penduduk setempat pun boleh keluar. Tapi ini benda-benda ini tidak dijaga. Dan sebenarnya hari ini saya nampak kuasa dengan duit dah menjadi tempat yang paling tinggi kan dia. Kalau kalian tengok saya tengok apa terjadi pada di negara kita hari ini sebenarnya sikap pemimpin, sebahagian pemimpin tidak mengambil peduli tentang rakyat ni sebenarnya dah tak ada apa dah. Kalau kita betul-betul ikut pada rukun negara, kita khidmat kepada rakyat kita. Rakyat kita hari ini sedang menderita yang teramat sangat tau. Bukan sikit-sikit. Saya sendiri meniaga kedai runcit kan dia. Kita meniaga kedai runcit. Orang tak nak, bukan orang tak nak supply ayam. Dia kata dia dapat ayam nak supply pada kita pun RM9.50. Saya cakap nak jual berapa? Kerajaan kawal harga ayam RM8.80. Tak boleh jual. Kalau lebih pada tu kena saman kompon RM300. Kalau kedai besar RM1,000 kena kompon. Memang boleh rayuan. Tapi hari ini yang kena adalah golongan marhain yang berniaga dan orang marhain yang membeli. Hari ini sebenarnya kita sedang dipergunakan oleh pembekal-pembekal yang memang penipu dan penyamun. Kalau nak ambil pun ambil sikit-sikit sudahlah. Maksudnya kita pun berniaga. Kalau nak ambil contohnya, ambillah 10%.
Kan? Kalau nak betul berniaga pun kau paling kuat pun 20%. Ini kalau dah sampai 100% kau ambil keuntungan dan kau langsung tak memikirkan keadaan rakyat hari ni. Rakyat sedang menderita hari ni. Kerajaan dia sebut oleh kita punya Agung kita Datuk Hisham sebut apa? Subsidi nak kena tarik. Diorang ni kita sebelum ni ada subsidi pun bagi nak mampus diorang letakkan harga pada kita. Suka hati dia seluduk minyak, bawa pintu belakang minyak kita semula di packing semula dijual. Dan sebenarnya ini kerajaan, saya tidak boleh menyatakan kerajaan tidak nampak dia ni. Mereka mengetahui dan mereka ketahui, dan sama ada berani untuk berlawan atau tidak. Saya balik pada isu subsidi tadi kan. Bayang, Perdana saya pertama mengucapkan terima kasih kepada usaha yang dilakukan oleh Perdana Menteri ketika dia cuba untuk menarik balik satu dia larangan terhadap ekspor ayam. Itu satu usaha yang bagus. Kerana untuk isu dia bagi food security, untuk menambahkan lagi jumlah pengeluaran di negara kita, nombor satu. Nombor dua, usaha yang kedua adalah usaha untuk supaya dikecualikan daripada AP untuk membawa masuk, mengimport masuk ayam, barang makanan telah dikecualikan. Itu satu usaha yang baik. Tetapi menarik balik subsidi di dalam jangka masa yang pendek ni merupakan tindakan yang terlalu melulu. Sepatutnya kerajaan perlu memastikan bekalan itu bertambah dahulu. Barulah berbincang sama ada ingin menarik balik subsidi atau tidak. Apakah yang akan jadi sekiranya bekalan masih lagi kurang? Apa akan jadi? Sudah permintaan semakin banyak, bekalan makin kurang. Apakah yang akan jadi? Sudah tentulah harga ayam selepas 1 Julai akan melonjak naik, melambung naik. Anda akan jangan terkejut, saya kata dianggarkan melalui pakar-pakar, harga ayam akan naik ke 11 hingga ke 15 ringgit sekilo. Bayangkanlah. Jadi apa yang akan jadi kepada peniaga-peniaga? Bayangkanlah peniaga-peniaga runcit, atau bercakap peniaga runcit lagi, peniaga-peniaga kedai-kedai tom yam yang buka kedai makan. Kemudian bagaimana peniaga orang buka gerai-gerai nak jual makan ayam ni, macam mana dia nak jual? Berapa harga nasi ayam nak jadi nanti? Bayangkanlah. Sepatutnya saya macam ni, saya prihatin bahawa kerajaan mempunyai alasan-alasan yang kukuh kenapa dia nak menarik balik subsidi. Mungkin antaranya kerana dia kata peningkatan kos, kerajaan tak mampu untuk membayar lagi subsidi kepada penternak. Kenapa tak boleh dipikirkan juga kenapa subsidi nak dikatakan bahawa subsidi yang ada sekarang ni perlu diberi secara bersasar. Perdana Menteri mengumumkan RM100. Bagaimanakah caranya? Bagaimana subsidi bersasar tu kepada B40? Bagaimana pula dengan peniaga? Adakah peniaga ada subsidi? Peniaga-peniaga kecil dapat subsidi? Adakah penjaja dapat subsidi? Tak ada. Untuk mengurangkan kos untuk pengeluaran makanan mereka, untuk masak makanan dia orang? Tak ada. Jadi sebab itu saya kata penyangat ni dapat. Ya, selama ini subsidi dibayar kepada penternak. Penternak dapat ayam, setiap satu ayam 1 kilo tu dia dapat RM1.40. Betul. Dia dapat subsidi daripada kerajaan. Sebab itu saya katakan sekarang ni macam ni, begini kita perlu ada plan, jangan terlalu melulu. Beri sedikit masa. Kerana bekalan masih lagi kurang. Kalaulah bekalan masih kurang, permintaan makin banyak, sekiranya subsidi ni ditarik, direbut tanpa ada sebarang plan, huru-hara negara, harga akan melonjak, makanan akan jadi mahal. Jangan terkejut, nasi ayam yang sebelum ini orang beli dengan harga RM6 ke RM7 akan melantun jadi RM12. Mungkin. Jadi siapa yang mampu lagi? Betul. Makanan nasi ayam yang selama ini dipanggil makanan orang biasa-biasa makan ni, yang tak mampu nak beli chicken chop, tak mampu nak beli lamb chop, makanlah nasi ayam goreng kunyit. Sekepada nasi goreng kunyit pun jadi makanan orang-orang kaya. Disebabkan kita cepat saja. Jadi kita minta kepada kerajaan supaya, kalau boleh, saya nak minta kepada kerajaan, 1 Julai ni satu tempoh yang terlalu tergesa-gesa. Kita mohon kepada kerajaan untuk menangguhkan dulu penarikan subsidi 1 Julai. Beri sedikit masa supaya kita dapat membantu mana-mana pengeluar untuk menambahkan bekalan, mengimport masuk lagi ayam, supaya bekalan semakin bertambah, permintaan dapat untuk menanggung permintaan yang ada.
Sekiranya dibiarkan begitu saja, harga ayam dan harga telur diapungkan mengikut permintaan semasa, sudah tentulah kucar kacir. Kucar kacir itu bukan saya cakap dari sudut keselamatan, saya cakap dari sudut bagaimana tension, panic buying. Bagaimana pengguna sekarang dalam keadaan yang begitu tertekan, rakyat tertekan. Ini bukan isu yang biasa-biasa. Ini isu dipanggil isu makanan. Bagaimana nak meletak makanan di atas meja mereka sekiranya harga menaik melantun begitu saja. Jadi kita merayu kepada kerajaan, kerana kerajaan ni kita percaya bahawa kerajaan ni merupakan kerajaan yang prihatin. Pada kita sebagai selaku daripada persatuan, tindakan untuk menarik subsidi kepada makanan asas keperluan seperti ayam dan telur ini dan diapungkan mengikut harga tanpa sebarang kawalan. Ini yang poin dia. Satu, diapung. Kemudian dia tidak meletakkan sebarang kawalan. Ini merupakan satu tindakan yang sangat-sangat menakutkan, khususnya pada makanan yang melibatkan makanan asas. Ya, saya tahu bahawa Perdana Menteri pernah berkata, dia telah memberi jawapan bahawa subsidi minyak paket masih lagi diteruskan. Manakala subsidi yang melibatkan minyak botol, tidak, yang sebelum ni tak lebih daripada harga RM30 ni, subsidi tu dah tak ada dah. Berapa minyak paket ni, berapa ramai je orang boleh beli? Cukup ke soalan dia? Cukup ke B40 ni untuk beli minyak paket ni? Banyaknya shortage, kurang. Mereka terpaksa beli minyak botol. Betul. Kerana tak cukup. Permintaan terlalu banyak. Jadi kita minta sekarang ni kerajaan, kita faham situasi kewangan negara. Kita bukan nak menafikan situasi kewangan negara. Nombor satu, kita hentikan dulu projek-projek mega. Sekiranya ada peruntukan yang melibatkan mega projek, yang melibatkan infrastruktur, tangguhkan dulu. Gunakan kewangan yang ada ni untuk diberi tumpuan terhadap makanan dulu. Tangguhkan sebarang penarikan subsidi sehingga satu masa yang sesuai. Bilakah masa yang sesuai? Apabila kita berjaya, kerajaan telah melakukan satu plan yang melibatkan makanan negara dengan dapat menaikkan lagi kadar pembekalan makanan, dengan membantu usahawan-usahawan, penternak-penternak yang baru atau peniaga-peniaga kecil yang baru untuk menceburi di bidang yang melibatkan makanan, ataupun membawa masuk makanan-makanan daripada luar masuk ke negara dengan kos yang lebih murah. Tangguhkan sementara. Saya percaya kerajaan lebih bijak untuk hal ni. Kerajaan perlu lebih merancang, meneliti tindakan menarik balik pada 1 Julai ini pada kita adalah tindakan yang sembrono, adalah tindakan yang sewenang-wenangnya, tindakan yang akan mewujudkan keresahan kepada rakyat, kerana ini merupakan perkara yang sangat penting. Kerana apa yang akan berlaku, untuk pengetahuan menteri-menteri, untuk pengetahuan semua, harga akan melantun dan akan melonjak. Dan pada waktu itu, saya tidak tahu apa akan jadi. Krisis sosial akan berlaku. Apabila satu keluarga tidak dapat memberikan makanan yang baik kepada keluarga mereka, maka akan berlakulah krisis sosial, akan berlakulah pergaduhan, akan berlakulah stres, akan berlakulah jenayah, disebabkan oleh kadar mereka tak mampu untuk menyara keluarga mereka. Tangguhkan dulu. Sistem untuk memberikan subsidi bersasar belum lagi dapat dilaksanakan secara transparent atau secara bersasar dengan efisien, kerana kita hanya bercakap mengenai B40 yang dapat klaim untuk diri dan keluarga. Bagaimana dengan penjajah? Bagaimana dengan peniaga restoran kecil, peniaga makanan kecil, pembekal makanan-makanan kecil ni? Bagaimana dengan peruncit? Adakah mereka juga turut dapat subsidi ni? Jadi sebab itu kita tak ada jawapan. Kalau di Thailand, bagaimana kita bercakap macam mana usahawan-usahawan ataupun peniaga-peniaga kecil diberikan subsidi untuk gas masak, diberikan subsidi kepada peniaga-peniaga kecil. Tetapi kita tak nampak benda tu ada di Malaysia. Tak ada. Tidak ada. Jadi sebab itu kita ada pembekal-pembekal yang dapat. Sebab itu yang diberikan selama ini hanya kepada katai-katai pembekal-pembekal yang besar. Bagaimana dengan peniaga yang kecil? Mesej yang kita sangat jelas, kita daripada Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia merayu, mungkin kita perlu hantar surat secara rasmi lepas ni, merayu kepada Perdana Menteri Malaysia, merayu kepada Menteri KPDNKK, merayu untuk menangguhkan buat sementara waktu penarikan kepada harga kawalan yang melibatkan ayam dan juga telur dan juga minyak masak botol
pada satu tempoh yang lebih sesuai setelah kajian dan pengumuman pelan-pelan yang lebih relevan untuk memastikan bahawa kumpulan-kumpulan rakyat B40 dan kumpulan-kumpulan peniaga tidak terjejas dalam keadaan yang teruk dengan satu keputusan yang dianggap sebagai satu keputusan yang sembrono, keputusan yang melulu, keputusan yang tidak berpihak kepada rakyat. Ya dah? Jadi itulah sebenarnya Datuk Hisham abang saya, dia merayu saya, malah nak merayu dengan kerajaan. Sebab apa? Saya sedih, saya riba dan saya kecewa dengan apa yang berlaku kepada kerajaan pada hari ini. Sebenarnya kalau kita lihat sesuatu negara itu, kerana saya tambah sikit, suatu negara itu dinampak aman adalah apabila apa tau, kerajaan mampu mengawal harga barang dan rakyatnya tidak susah. Tapi apa telah terjadi di negara kita? Saya tidak nafikan ada banyak negara yang jauh lebih teruk, tapi kita negara yang telah jauh moden ke depan. Dan kita mempunyai sistem. Kita ada sistem pencukaian yang cukup dengan, kalau hari ini kalau tak bayar cukai je, jangan main-main lah, kena cari. Dan sekarang ni saya nak beritahu kepada kerajaan. Ini antara benda yang kita sedang melalui. Kita ni sebagai pemilik syarikat kecil, macam saya ni pemilik syarikat kecil, kalau tak bayar income tax tahun ni contoh, maka akan dikenakan pelbagai tindakan, penalti dan sebagainya. Tapi pernah tak kerajaan tanya pada kita, selama ni kita bayar cukai kepada kerajaan setiap tahun, hari ni dari mana sumber pendapatan kita? Dengan hari ni cost living yang semakin meningkat, kadang-kadang kita duit cukup-cukup dia nak bayar gaji kan? Cukup-cukup nak bayar gaji kadang-kadang, tapi cukai pun tetap kita akan bayar. Cukai pendapatan setiap tahun kita akan bayar, tapi kadang-kadang kita juga tidak mampu. Tetapi disebabkan untuk memastikan kestabilan kepada negara, supaya kerajaan mempunyai pendapatan untuk menjana ekonomi kepada negara kita, kita berusaha dan kita cuba bayar. Jadi sebenarnya kita tak minta apa pada kerajaan. Kita minta kepada kerajaan supaya, saya minta kepada pemimpin-pemimpin buka mata. Kita nakkan supaya kestabilan harga di negara kita. Kita nak supaya negara kita tidak ada kestabilan dari sudut jenayah sosial yang semakin meningkat ini. Itu semua benda yang kita nak harapkan. Tapi sekiranya cuba bayangkan kalau pendapatan isi rumah tidak mampu untuk menampung keluarga, apa boleh terjadi kan dia? Macam yang Datuk Hisham sebut tadi, dia akan mencari peluang untuk menambah pendapatan. Tak dapat peluang yang baik, peluang yang buruk pun. Dan hari ini terlalu ramai dah jadi scammer dah. Betul. Yang dulu kita tengok baik, dah jadi scammer sekarang ni. Dan sebab apa? Kerana bila dah kesempitan hidup, dah tak ada benda nak buat, halal dan haram tidak lagi menjadi pautan dalam hidup. Jadi sebab itu saya nak beritahu kepada kerajaan, anda pilih untuk menjadi kerajaan kerana apa? Kerana untuk ada prihatin kepada tak jadi apakah matlamat sebenarnya orang nak jadi pemimpin kan? Bantu rakyat. Orang nak jadi pemimpin, okey, contoh saya juga dilantik jadi pemimpin kepada keluarga saya, isteri dan anak-anak. Kanda juga dilantik, Datuk Hisham juga dilantik jadi pemimpin oleh Allah untuk isteri dan anak-anak dia. Jadi bila kita dilantik jadi pemimpin oleh Allah dalam keluarga kita, maksudnya ada apa? Ada dua benda. Satu adalah amanah, kedua adalah tanggungjawab yang kita takkan boleh katakan ini satu burden. Ini bukan burden. Ini adalah benda yang Allah bagi kepada aku untuk aku jalani kerana aku tahu, Allah tahu aku layak untuk jalani. Jadi kita kena memastikan apa yang kita lakukan untuk isteri dengan anak-anak kita, keluarga kita, tarbiyah, makan dan minum dia, cukup pakaian dia, nafkah dia, sebagainya. Itu adalah tanggungjawab. Jadi sebenarnya kalau tanggungjawab untuk jadi pemimpin negara atau menjadi pemimpin dalam parti atau pemimpin dalam kabinet, ini bukan dilantik oleh Allah ni. Ini anda yang sendiri pergi untuk dapatkan lantikan itu. Ya, kena setuju dengan dia. Anda yang pergi. Maksudnya kita ni memang tahu kalau kita kahwin ni dah kompon-kompon jadi pemimpin dalam keluarga. Ada anak dah pemimpin dalam sebuah keluarga. Tapi kalau orang yang duduk dalam parti ni, maksudnya pasti anda punya pemikiran dan pandangan mata anda, apa yang anda nampak, aku nak jadi pemimpin, aku nak ubah. Mesti anda nak buat perubahan untuk memimpin. Jadi sebenarnya, adakah betul-betul anda jadi pemimpin ini betul-betul nak mengubah nasib rakyat? Jadi sebab itu saya nak beritahu kepada pemimpin-pemimpin negara, jangan menjadi pemimpin yang bacol, jangan jadi pemimpin yang penakut, jangan jadi pemimpin yang takut kepada kematian. Kerana apa? Ajal dan maut kita di tangan Allah. Kita turun padang hari ini, kita pergi perangi mereka-mereka yang naikkan harga barang sesuka hati. Kalau mereka katakan hari ini mereka nak tahan barang, tak nak benarkan barang untuk keluar, kita tutup kilang dia. Ini ada satu jenayah yang di mana tidak mahu keluarkan barangan asas yang menjadi keperluan, yang boleh menyebabkan orang kematian, kesakitan dan sebagainya. Satu jenayah. Dapatkan perintah dari mahkamah. Mahkamah juga dikawal oleh kerajaan.
duduk dalam perlembagaan, duduk dalam rukun negara nombor 4. Boleh keluar, tutup kilang. Dia cabar kita, kita tutup kilang dia. Tengok dia berani. Dan biar dia pula datang melutut kepada kita, minta kepada kerajaan, saya janji saya buka kilang, saya akan pastikan barang ni, saya akan dapat ke barang. Ini terbalik, kerajaan yang kena bagi subsidi, kerajaan yang nak kena tampung. Kenapa kerajaan tidak berani untuk ugut kepada mereka-mereka ini? Kenapa kerajaan hari ini tak berani untuk tanya kepada mereka, siapa yang memerintah? Engkau yang memerintah atau aku yang memerintah? Kenapa tak macam ni kena? Sorry kerana saya emosi sikit. Saya dah bengang. Gila. Tunjuk daripada ayam RM4 lebih, daripada RM6 lebih, sekarang dah sampai RM10 lebih kerana. Macam mana nak hidup? Saya cakap kerajaan yang boleh cakap senang ni yang gaji RM20,000 ke atas. Kawan-kawan kita yang duduk dalam penjawat awam, kawan-kawan kita yang duduk dalam kementerian, yang kerja bawah daripada pengarah, semua cakap pun nak mampus tau dengan harga barang ni. Dah tak boleh survive. Sebab itu saya lihat hari ini jentera-jentera kerajaan kena bangkit. Gunakan jentera-jentera anda yang ada dalam kerajaan dan minta sokongan daripada rakyat. Kita ada 32 juta lebih rakyat Malaysia. Mana pun boleh menyokong. Kalau kata nak ambush mana-mana tempat penghilangan pembekal yang mengatakan tidak mahu mengeluarkan barangan, nak sorok gula, nak sorok minyak, nak sorok ayam, mari kita pergi sama-sama dengan kerajaan, bawa dengan perintah mahkamah, kita tutup kilang dia. Kerana hari ini orang yang menderita berada di jalanan, sedang susah sekarang ini di jalanan. Semua orang yang gaji bawah daripada RM5,000 semua sedang menderita. Tahu tak? Ini bukan cerita main-main. Ini gila punya kerja yang sedang berlaku di negara kita. Jadi kalau hari ini kerajaan nak kami bersama dengan anda, kita sanggup. Panggil kami, saya willing. Saya, Datuk Hisham dan kita punya pasukan sanggup bekerjasama. Kita insya-Allah dengan izin Allah, walaupun kita susah, kita tak akan datang untuk minta peruntukan. Kita tak minta peruntukan ni. Cuma kadang-kadang kita minta income tu, kadang-kadang janganlah cas sampai penalti memanjang. Lambat bayar penalti dah lah kita tengah susah. Lepas tu penalti memanjang, lewat 3 bulan lagi 10%. Cuba bayangkan, kalau kita tak bayar, kita kena denda. Jangan main-main. Inilah sedang berlaku dan sebenarnya kita suffer. Sebab tu saya nak beritahu kepada kerajaan, kita dengan secara terbuka je hari ini sanggup bekerjasama dengan kerajaan, dengan pasukan-pasukan kita yang ada di seluruh Malaysia. Kita ada gerakan kita di seluruh Malaysia, insya-Allah. Sampai ke Sabah Sarawak pun kita ada gerakan. Walaupun tidak mempunyai jumlah yang ramai, tapi ini adalah jumlah yang akan berjuang bersama dengan kerajaan untuk memastikan supaya kerajaan hari ini tidak perlu lagi ketakutan. Anda mempunyai kuasa dan kami mempunyai jentera. Jom kita kerjasama untuk memastikan semua pembekal-pembekal ayam yang hari ini, pembekal-pembekal yang sorok gula ni, yang sorok macam-macam barangan asas ni, kita perangi mereka. Kalau kau tak nak berniaga, kau tutup kilang kau. Boleh? Jadi itu saja kerana tutup habiskan. Kesimpulan, kita minta jangan saya cakap tadi tu, kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak menteri untuk menarik balik harga kawalan pada kita pada saat ini merupakan satu tindakan yang agak memalukan lah sebagai seorang kerajaan. Apabila macam seolah-olah cakap dekat anak sendiri, anak, bapak tak nak bagi makan kau. Macam tu. Kan? Bapak kalau cakap dekat anak tak nak bagi makan kau, itu satu benda yang memalukan, betul tak? Samalah juga apabila kerajaan. Jadi kalau rasa tak malu dan biarkan saja harga kawalan tu diapungkan dalam keadaan tidak mempunyai mekanisme bagaimana nak menurunkan harga, seolah-olah kata kerajaan kena kata macam gila. Oh rakyat sekalian, kami tak kisah dia nak jual harga berapa pun ikut suka hati lah. Itulah bahasa senangnya. Itulah bahasa yang kerajaan nak cakap. Nak bagi tahu harga ayam ni ikut suka hati lah nak jual harga berapa pun. Harga telur ni ikut suka hati lah nak jual harga berapa pun. Jadi kalau ini pada saya lah, kalau saya seorang kerajaan lah, kalau saya seorang bapa, saya malu nak cakap macam ni. Saya malu. Sebab ini merupakan perkara asas. Saya tak akan mampu untuk mengeluarkan perkataan ni kepada rakyat. Jadi kalau anda tak malu, anda meneruskan benda ni, saya pun tak malu nak bagi tahu juga. Saya rasa malu anda jadi pemimpin saya. Kami rakyat ni dah dikira sebagai tak ada tempat untuk bergantung tau. Anak selama ni bergantung pada bapak. Kalau bapak pun tak boleh bagi makan anak tak payah duduk dengan bapak pun tak apa. Kalau macam ni. Jadi inilah saya kata, malulah. Saya cakap dari hati saya. Kesianlah. Janganlah fikir sangat.
Ini perkara yang penting ni, melibatkan makanan. Saya mohon kepada kerajaan, saya masih lagi menggunakan bahasa yang budiman kerana saya ada mempunyai penghormatan kepada kerajaan hingga ini. Saya merayu kepada kerajaan, tolonglah tangguhkan dulu penarikan harga kawalan yang melibatkan keperluan asas seperti minyak, seperti keperluan asas terhadap ayam dan telur. Kerana ini akan benar-benar menjejaskan rakyat. Kalau anda nak buat benda-benda yang lain yang menyakitkan hati, saya tak kisah sangat. Tapi tolonglah, janganlah anda menyakitkan hati rakyat dalam perkara yang melibatkan makanan. Tolonglah pihak menteri. Saya bukan mencerca anda, saya bukan mengkritik anda. Saya merayu demi rakyat supaya harga kawalan ini tidak ditarik lagi dalam jangka masa yang pendek ini. Kita cari kaedah dulu untuk menurunkan harga. Dan pada waktu tu, sekiranya infrastruktur yang baik, prasarana yang baik, pelan-pelan terhadap makanan negara dapat diperbangunkan, pada waktu tu kita boleh berunding untuk menarik, kerana harga pada waktu lebih stabil. Harga sekarang, kalau ditarik harga kawalan, harga sudah semestinya akan melantun, akan menaik dan akan menyebabkan seluruh rakyat akan panik dengan apa yang berlaku. Tolonglah rayuan daripada kita. Okey, itu saja. InsyaAllah itulah saya juga. Itulah apa yang disampaikan oleh Datuk Hisham. Jadi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.